Assalamualaikum, hai. Saya Cikgu Amalina. Mari kita belajar TMK. Sudah bersedia semua murid? Tajuk pelajaran kita hari ini ialah kegunaan atur cara. Okey, cikgu nak awak buka buku teks TMK tahun 6. Okey, minggu lepas cikgu dah suruh awak baca muka surat 1 tentang pengaturcaraan dan cikgu dah suruh sinaraikan empat contoh peralatan yang ada di rumah kamu yang menggunakan atur cara komputer. Okey, sekarang buka muka surat 2. Okey, hari ini cikgu nak terangkan kegunaan atur cara komputer. Okey, tengok dekat dalam gambar tu. Okey, kat dalam gambar tu, okey, ada 4 peralatan di rumah yang menggunakan atur cara komputer. Okey, yang pertama televisyen pintar. Apa atur cara buat untuk televisyen pintar? Okey, dia membolehkan TV itu mencapai aplikasi internet. Bila dah dapat internet, macam-macam fungsi interaktif kita boleh buat. Okey, yang kedua pendingin hawa, aircon. Okey, atur cara komputer membolehkan pendingin hawa itu menetapkan suhu, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna lah. Maknanya pengguna nak sejuk tahap mana, okey, dia akan tentukan dan pendingin hawa tu akan mendapat isyarat dan dia akan menjalankan fungsinya. Okey, yang ketiga pembersih vacuum robotik. Okey, pembersih vacuum robotik ni dia berbeza dengan pembersih vacuum yang biasa tu ya. Okey, yang ada wire tu. Okey, yang itu kita kena tarik vacuum tu ke kawasan yang kita nak bersihkan. Tapi yang robotik ni kita boleh tentukan kawasan mana yang kita nak bersihkan, dia akan bergerak sendiri. Okey, yang keempat jam penggera digital. Okey, jam penggera digital, okey, dia membolehkan kita tetapkan masa yang kita nak. Okey, contoh kita nak bangun pagi pukul 6 pagi. Okey, kita boleh tentukan pukul 6 pagi. Lepas tu kita nak pergi sekolah agama pukul 1.30. Kita boleh tentukan masa pukul 1.30. Okey, lepas tu bunyi dia pun kita boleh tukar. Okey, macam tadi 6 pagi kita nak bangun, kita tetapkan pukul 6 pagi. Kita tetapkan pula bunyi dia bunyi ayam berkokok. Okey, yang pukul 1.30 tadi kita nak pergi mana? Sekolah agama kan? Okey, kita boleh tetapkan bunyi dia bunyi lain pula. Contoh bunyi jam sekolah tu kan? Jam loceng kat sekolah tu. Okey, jadi kita boleh tetapkan masa dan bunyi yang berbeza lah. Okey. Okey, buka muka surat 3 pula. Okey, ini ada peralatan yang berada di dapur rumah kamu lah. Okey. Okey, yang pertama peti sejuk. Apa atur cara komputer buat untuk peti sejuk? Okey, dia boleh tentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kalau awak perasan, bila kita buka pintu peti ais tu, dekat dinding peti ais tu ada tombol untuk kita selaraskan suhu. Itu menggunakan atur cara komputer. Okey, yang kedua mesin basuh elektronik. Okey, mesin basuh elektronik kalau perasan dia ada fungsi, dia ada butang fungsi untuk kita tentukan cara basuhan, kita nak spin ke, nak apa ke, nak rendam lama-lama ke. Okey, lepas tu dia boleh mengesan berat muatan, dia boleh menentukan tempoh bilasan dan juga masa putaran. Okey, kalau kata awak nak kering sangat, tak nak sidai lama, awak lebihkanlah masa putaran. Putaran tu kita bilas. Okey, masa kita bilas. Okey, yang ketiga ketuhar gelembang mikro. Okey, ketuhar gelembang mikro ni dalam bahasa Inggeris kita sebut microwave lah. Okey, yang sekarang ni yang terkini punya ketuhar gelembang mikro, dia bukan sekadar boleh memanaskan makanan. Dia boleh masak nasi, dia boleh masak kari, dia boleh defrost. Defrost tu macam ayam, kita nak masak ayam, kita keluarkan dari peti ais, dia keras kan. Okey, kita masuk dalam tu, kita tekan fungsi defrost, dia akan cair. Jadi senanglah kita nak potong-potong ayam tu, kita masak. Okey. Okey, itu sahaja yang cikgu nak terangkan untuk kegunaan atur cara komputer. Jadi sekarang ni awak tahulah yang kegunaan atur cara komputer bukanlah sekadar pada komputer sahaja. Dah banyak dah peralatan-peralatan di sekitar kita yang menggunakan atur cara komputer. Yang paling awak selalu guna dalam musim COVID ni, kita
tak ada pembelajaran secara bersemuka, kita guna pembelajaran PDPR. Okey, PDPR. Jadi kita belajar secara online macam sekarang ni. Apa yang selalu awak guna untuk PDPR? Dah tentulah handphone pintar. Handphone pintar ni yang ada internet. Yang boleh masukkan internet dan boleh menjalankan pelbagai fungsi macam televisyen pintar tadi. Okey, kalau yang handphone yang tak boleh masuk internet tu, tak bolehlah kita nak guna untuk PDPR. Susahlah sikit kan, sebab dia fungsi dia terbatas. Okey? Faham semua ya? Baiklah. Mari kita lihat fungsi televisyen pintar. Assalamualaikum. Ini adalah Smart TV Panasonic. So, dalam pasaran sekarang masih ada lagi Smart TV, tapi yang terbaru sekarang kita panggil Android TV. Maksud Android TV itu Android apps tu dah dibina dah di-build up dalam TV ni sendiri. Contoh kita ada Android macam phone punya Android. So phone punya Android tu ada dalam TV. So ini adalah aplikasi yang dah di-install daripada kilang sendiri. So ni contoh kita ada YouTube, Amazon Prime, Wow TV, TV Guide, Chatcast Radio, kita konsep browser. So contoh kita ada Google Play dalam phone, dalam handphone kita. So TV ni ada apps dia macam Google Play juga. Jadi saya tunjukkan. Ni Google Play yang dah ada, yang kita boleh install. Ada Netflix, Autism Channel, so Sports, so Fishing TV. Dari sini World Rally Car Championship, Kids, tengok apa yang ada Happy Kids, Let's Play, Match Animation, Google. So ini adalah apps yang kita boleh install dalam TV untuk kita guna pakai. Dan contoh kita boleh gunakan juga browser yang ada dalam TV ni sendiri. Ini contoh dia. So ni guna remote dan kita boleh type kat sini lah. Contoh kita cari pasal ni carian Google yang kita buat di TV. Dan kalau kita gunakan handphone ataupun laptop, carian yang sama yang kita boleh dapat macam ni lah. So ini Google search yang kita boleh guna pakai. Yang kedua, contoh kita boleh tengok YouTube lah. YouTube dah pre-install dan kita cuba tengok YouTube channel yang ada. So ni kita boleh sign in account kita pada channel YouTube dan search apa yang kita nak tengok lah. So ni contoh kita tengok video YouTube.
itu carian yang kita boleh tengok di YouTube. Kemudian untuk TV ni, selain daripada kita boleh guna Android itu untuk browsing, untuk carian internet, YouTube, dia juga kita boleh gunakan input daripada ini normal TV ataupun aerial, kita boleh sambungkan untuk tengok TV. Ini audio video yang kita boleh sambungkan juga, dan HDMI. Ini contoh HDMI yang kita boleh connect. So ini contoh satu lagi Android box yang kita boleh sambungkan ke TV. So dalam Android box ni pun ada pre-install lain-lain lah, Netflix, Apple TV dan lain-lain, YouTube, game ada, dan ada apps yang kita boleh gunakan untuk tengok. Contoh kita nak tengok TV, ni kita boleh tengok TV daripada Android box. Yang penting TV ni dah disambungkan dengan Wi-Fi ataupun internet di rumah. Features yang ada lagi, contoh ni YouTube yang ada sini, dan kita boleh search apa yang kita nak tengok lah. Kemudian dengan search function untuk Android box ni, dia ada satu lagi special. Dia boleh gunakan voice search. Maksudnya bila kita tekan, kita sebut tanpa perlu type, dia akan tolong search. Contoh football, tu dia boleh baca football dan keluar video. So lepas tu kita tengoklah apa video yang kita nak berkaitan dengan bola, football. Ada beberapa device peralatan sekarang, peranti yang memang dah boleh gunakan voice search ni untuk memudahkan kita buat carian. Bicycle, tu dia cari basikal. Kalau basikal, tu basikal. Okay, itu contoh apa yang kita boleh tengok ataupun kita boleh buat dengan TV yang ada sekarang lah. Okay, baik, terima kasih. Itu saja. Okey, cukup sampai sini saja pelajaran kita. Jumpa lagi semua.